Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi kepada semua ke channel ini, Currents VMY. Platform di mana kita bongkar isu-isu panas politik Malaysia dengan fakta, analisa, dan juga persoalan. Hari ini kita ingin mengupas ataupun kita ingin mengulas satu topik yang cukup sensasi, cukup kontroversi, dan yang paling penting penuh dengan fitnah yang sedang ligat berputar dalam politik tanah air kita. Soalan dia mudah sahaja. Dengan 148 kerusi pun, DAP tidak boleh pindah hak Melayu dan Islam. Tetapi, kenapa masih ramai yang ketakutan? Masih ramai yang terpengaruh dengan naratif kononnya hak Melayu, Islam, Bumi Putra akan digadai oleh kerajaan perpaduan. Betulkah semua ini? Atau adakah ini semua permainan sentimen semata-mata? Mari kita sembang santai dahulu, tapi serius. Jangan skip, sebab kalau Anda ingin faham realiti politik Malaysia hari ini, Anda kena dengar sampai habis. Baiklah, baru-baru ini Setiausaha Agung UMNO Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki muncul dalam satu siri wawancara yang dimuat naik di Facebook bertajuk Bongkar Fitnah Islam Terancam. Di dalam sesi itu, Ashraf menjawab secara terus terang isu yang sering digunakan oleh pihak pembangkang, yaitu kononnya kerjasama UMNO dan DAP akan menghancurkan Islam, menghapuskan hak Melayu dan juga Bumi Putra. Dan dia jawab dengan satu fakta yang mudah. Walaupun DAP ada 148 kerusi sekalipun, mereka tetap tidak boleh memindah perlembagaan untuk mengubah kedudukan Islam atau hak orang Melayu. Kenapa? Sebab perkara 3 dan perkara 153 di dalam perlembagaan Malaysia memerlukan perkenan Majlis Raja-Raja Melayu untuk sebarang pindaan, bukan setakat 2/3 majoriti sahaja. Sekarang ini saya ingin bertanya kepada kamu semua yang tengah mendengar ulasan ini. Pernahkah kamu semua terfikir kenapa benda ini tidak dijelaskan sejak awal oleh mereka yang memainkan sentimen? Kenapa rakyat dibiarkan percaya bahwa bila DAP ada di dalam kerajaan, otomatik hak kita ataupun hak rakyat pun terhapus? Sedangkan realitinya bukan senang ingin mengubah perlembagaan. Bukan boleh buat dalam mesyuarat parti saja. Ya mestilah kena lalui pelbagai proses, dan Raja-Raja Melayu ada kuasa mutlak dalam hal-hal yang melibatkan agama Islam, keistimewaan Melayu dan juga kedudukan institusi raja. Ashraf juga menjelaskan bahwa sebelum kerajaan perpaduan ditubuhkan selepas PRU 15, UMNO telah pun meletakkan 4 syarat utama untuk mana-mana pihak yang ingin bekerja sama dengan mereka. Yang pertama, Islam sebagai agama persekutuan tidak boleh dipertikaikan. Yang kedua, hak istimewa Melayu dan Bumi Putra mestilah kekal utuh. Dan yang ketiga, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan mesti dijunjung. Dan yang terakhir, yang keempat, kedudukan Raja-Raja Melayu wajib dihormati. Dan semua ini dimasukkan di dalam perjanjian yang ditandatangani oleh kesemua 18 parti yang menyertai kerajaan perpaduan dan termasuklah DAP. Jadi kalau semua ini sudah ada hitam putih, kenapa masih ada suara-suara sumbang yang mengatakan UMNO gadaikan maruah dan gadaikan agama? Sekarang mari kita imbas balik situasi PRU 15. Masa itu tidak ada apa-apa ataupun tidak ada mana-mana parti atau gabungan yang dapat majoriti mudah. Semuanya tergantung. Dalam keadaan itu yang di-Pertuan Agong menitahkan pembentukan kerajaan perpaduan demi kestabilan negara. Dan UMNO sebagai parti yang dihormati membuat keputusan untuk ikut titah tuanku. Tetapi keputusan itu tidak dibuat oleh Zahid Hamidi seorang diri. Ia diputuskan oleh Majlis Kerja Tertinggi UMNO dalam mesyuarat khas. Jadi naratif kononnya Zahid melanggar prinsip no DAP, no Anwar itu sebenarnya meleset. Ini bukanlah soal personal, tetapi ini adalah soal negara. Tetapi saya tahu, ramai antara kita yang masih lagi skeptikal. Sebab apa?
sebab DAP masih kekal dengan slogan Malaysian Malaysia. Dan bila Anthony Loke, Setiausaha Agung DAP, berkata yang mereka tidak akan gugurkan slogan itu, terus ramai yang melenting. Tetapi tahukah, dalam kenyataan yang sama, Anthony Loke juga menyatakan bahwa DAP komited untuk menjunjung perlembagaan, menghormati Islam sebagai agama rasmi, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan hak istimewa orang Melayu, serta Bumi Putra. Jadi kalau mereka sudah janji mengikut perlembagaan, adakah slogan itu sekadar satu idealisme yang tidak lagi relevan untuk ditakuti? Coba kita pikir, adakah slogan Malaysian Malaysia itu benar-benar bermaksud untuk menghapuskan hak orang Melayu? Atau adakah ia telah diputar belitkan sejak zaman dulu oleh lawan politik mereka, termasuklah UMNO sendiri satu ketika dahulu? Ironiknya, UMNO hari ini duduk semeja dengan DAP dan mereka akui bahwa tidak ada sebarang ancaman kepada perlembagaan. Jadi siapa sebenarnya yang menakut-nakutkan rakyat selama ini? Saya tahu, bila kita sebut pasal DAP, ramai yang akan terus menutup telinga mereka. Tetapi kita kena ingat dan kita kena menjadi lebih realistik. Kalaulah betul DAP ini sangat bahaya, kenapa pemimpin PAS pernah duduk dalam kerajaan dengan mereka semasa PH mentadbir dahulu? Bukankah masa itu pun tidak ada satu pun perkara dalam perlembagaan yang dipindah? Tidak ada pun yang terhapus. Tapi bila mereka sudah menjadi pembangkang, tiba-tiba semuanya jadi ancaman. Nah, jangan-jangan ini semua cumalah permainan politik. Nah, jadi sekarang saya ingin melontarkan beberapa soalan panas untuk Anda pikir dan juga jawab di ruang komen. Yang pertama, kenapa masih ada yang percaya bahwa Islam dan hak Melayu boleh tergugat hanya kerana kehadiran DAP dalam kerajaan? Adakah ini kelemahan pendidikan politik kita? Atau terlalu kuatnya sentimen yang dimainkan oleh pihak tertentu? Baiklah, yang kedua, kalau benar UMNO telah berkorban demi kestabilan negara, kenapa pengorbanan itu masih lagi digelar sebagai pengkhianatan? Adakah rakyat kita terlalu terbiasa dengan politik kebencian sampai tidak nampak pun kebaikan di dalam kompromi? Dan yang ketiga, adakah mungkin DAP memang sudah berubah atau ini sekadar lakonan politik semata-mata? Tapi kalaupun lakonan, kenapa mereka sanggup mengikut perjanjian untuk tidak menyentuh perkara-perkara sensitif seperti Islam dan juga hak Melayu? Dan soalan yang paling penting sekali, adakah rakyat Melayu Islam benar-benar terancam sekarang ataupun mereka sedang ditakut-takutkan oleh pihak yang takut kehilangan kuasa dan juga pengaruh? Baiklah, kawan-kawan semua, sahabat-sahabat semua, inilah masanya untuk kita bangkit sebagai rakyat yang celik politik. Bukan menjadi penyokong taksub, tetapi jadi rakyat yang tahu menilai berdasarkan fakta dan bukan sentimen. Kalau kita terus makan bulat-bulat apa yang ditaburkan oleh ahli politik, sampai bila kita ingin bebas dari permainan ini. Jadi, Anda rasa bagaimana? Adakah UMNO DAP ini kerjasama pengkhianat atau satu strategi realistik demi kestabilan negara? Adakah Islam dan Melayu benar-benar terancam atau semua ini cuma dijadikan alat propaganda? Baiklah, tinggalkan komen Anda di bawah dan jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe ke channel ini Current Sphere MY. Sebab di sini kita tidak sembang kosong, kita bongkar, kita analisa dan kita tanya soalan yang orang lain mungkin takut untuk bertanya. Kita jumpa lagi di dalam episode yang seterusnya, di dalam video ulasan yang seterusnya. Sampai bila-bila, biar panas asal tidak buta fakta.